As I travel through the earth, I can't help but notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas. They all sing Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak, Subhanaka Rabbi, Subhanak. Muka surat 612. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan sambung nombor 5, iaitu perkara yang kelima yang menyebabkan kenapa Allah Ta'ala menolak doa yang kita adukan kepadanya. Iaitu yang kelimanya ialah kamu telah mengakui bahawa dunia ini tidak berharga di sisi Allah, walau sesayap nyamuk, tetapi berasa tenang, tentram kepadanya. Ini yang nombor 5. Dunia ni kita tahu nilaian dia dari sudut agama kita, sampai dalam Al-Quran kata ataupun dalam hadis mengingatkan kepada kita jangan kita menjadi hamba dunia, tapi biarlah kita memperhambakan dunia untuk akhirat ataupun untuk kepentingan kita. Jadi dalam hal ini hakim ataupun ulama ini kata kita telah menjadikan dunia ini sebagai tuan kita, sebagai tuan, sehingga kadang-kala kerana dunia punya pasal kita boleh durhaka bukan setakat pada Allah Ta'ala yang tak nampak. Mak kita, ayah kita yang nampak, yang tahu, yang kita tahu. Mak ayah kita tu mak kita. Ada orang durhaka kepada mak ayah kerana dunia. Siapa dunia dia? Kerana taat kepada isteri. Isteri itu dunia lah. Ad-dunya mata wa khairu mata'ha al-mar'atu salihah. Dunia ni perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang salihah. Jadi dunia ni perhiasan, dan wanita adalah sebahagian daripada perhiasan dunia. Dan wanita yang terbaik ialah wanita yang salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita yang salihah. Baik. Jadi kalau kita baca dalam ayat Zayyana linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatir, apa semua tu, apa ni, dihiasi dunia ini dengan apa ni, syahwatnya dari sudut apa dia? Banin, anak, nisa, perempuan, ya, qanatir, harta benda lah kira, wal khairil musawwamah, kenderaan mewah. Tapi kalau terjemah direct dipanggil kuda. Kuda ni kalau terjemah kereta, kenderaan, orang Arab dia tak nampak.
Zaman dulu tak ada kenderaan yang bernama kereta BMW ke apa benda. Jadi lambang kepada kenderaan zaman Nabi dulu ialah kuda. Kuda tu dia hias comel, siap dengan ladam dia apa semua. Hak mana kaya ladam dia kemas sikit, dia punya pelana dia tu lagi cantik, ya. Baik. Jadi semuanya ini adalah merupakan perhiasan. Jadi ada orang dia kejar benda tu sampai dia lupa tanggungjawab dia yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala, ataupun tanggungjawab dia terhadap apa yang telah pun diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Siapa dia? Kadang-kadang dia kejar benda tu, hak tentunya ditinggal mak ayah dia. Kejar dunia tu kadang-kadang tak ada nak call mak ayah dia. Hak Tuhan tu tak apalah. Bukan nak kata nak suruh tinggal Tuhan dah. Tuhan tu tak nampak. Duk dengar cerita ustaz, cerita ulama, cerita nabi, cerita Tuhan tu buat cerita. Hak mana lemah iman tak dapat nak capai. Duk main ayat, tak pernah nampak. Baik, hak nampak ni mak ayah. Kenapa tinggal dia? Tak percaya mak ayah melahirkan kita. Tengoklah bini kita melahirkan anak kita tu. Lepas tu saat rupa-rupanya budak ni, manusia ni bermula daripada kelahiran dia masih kecil, nampak kepala pun besar lebih kurang 2 jari je, ataupun 5 jari. Lepas tu jadi besar. Jadi aku pun lagu tu jugalah dulu. Jadi siapa yang melahirkan aku? Mak aku lah, dengan ayahku yang jaga aku. Kenapa aku tak dan nak panggil dia ataupun nak call dia sebulan sekali ke seminggu sekali ke? Kenapa? Jawapan dia, kerana aku sibuk dengan dunia aku. Jadi itu saya ambil contoh yang mudah lah, ya, supaya tuan-tuan mudah faham. Kalau nak cerita bab ketuhanan lagi, kerana dunia kita tak ada nak sembahyang dengan cantik. Ingat, bila sebut sembahyang mesti cantik. Fahsana wudu, start daripada wudu tu kena cantik dah. Kemudian sembahyang dia kena ahsan, comel, cantik. Kenapa tak comel wudu? Kenapa tak comel sembahyang? Sebab minta bukan kerana kerja dunia. Dan saya selalu sebut, selalu baca tentang konsep kita dengan dunia ni, kita kena zuhud. Konsep zuhud tu sendiri bukan bermakna kita tidak boleh maknanya memiliki kekayaan. Kena orang panggil, kena hayati betul-betul makna zuhud dan makna kita dan dunia. Antara kita dengan dunia ni macam mana kita nak urus? Nak tinggal dunia? Dah, Islam bukan kata lagu tu. Kalau kata lagu tu orang kafir. Dia nak melemah, macam saya cerita hari Sabtu baru ni, dia nak melemahkan kita tu, dia tafsir dengan cara yang munasabah. Kamu nak zuhud, kamu kena banyak sembahyang apa ni, sembahyang zikir, selimpah atas ketika sembahyang. Zuhud, kalau dah belilah kata tengah orang tu, rumah-rumah tu ala kadar, jangan kena cahaya matahari, jangan kena hujan, sudah. Itu tafsiran yang dibuat oleh orang kafir dan ada kemunasabahan dia. Kita pun mikir, ya tak ya juga. Itu hak mana minat dengan zuhud, dia tak ingat lah. Tak nak kerja buat, tak nak cari makan, dia main zikir, dia main sembahyang sunat, tinggal anak bini pun ada. Sebab dia terpedaya dengan tafsiran yang dibawa oleh orang kafir untuk melemahkan Islam. Sedangkan tafsiran sebenar zuhud itu ialah laisa zahid man lam yushghil mal qalbu, laisa zahid man la mala indah, wa innama zahid man lam yushghil ma lam yushghil mal wa inna qalbu ay in utiya mislama utiya qurb. Bukanlah orang yang zuhud itu orang yang tak ada harta, tetapi orang yang zuhud itu ialah orang yang hatinya tidak sibuk dengan harta. Itu dia. Sekalipun Allah Ta'ala bagi harta kekayaan kepada dia, macam Allah Ta'ala bagi kepada Qarun, tapi hati dia tak ada. Jutawan macam mana sekalipun, korporat macam mana sekalipun, kontraktor ke apa benda, tapi sembahyang tu dia mari. Rasa tak ada nak mari sembahyang surah masjid, dia sembahyang berjemaah di pejabat dia, dia sendiri jadi tu imam kepada pekerja dia. Tak ada di masjid, mungkin dia sembahyang dia di rumah.
Ada saya jumpa, bukan saya jumpa, memang banyak juga yang jenis orang kaya, dia panggil ustaz mari rumah dia, mari mengajar anak bini dia, kemudian berjemaah dengan dia. Itu gaya orang yang hati dia tidak dilalaikan dengan kekayaan dunia. Jadi mana yang kita nak ni, yang kita nak hayati. Kalau nak supaya kita punya doa ni diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita jangan jadi hamba pada dunia. Cari-carilah dunia. Jangan sampai perangkat maknanya apa ni, kita terlupa kepada Allah Ta'ala. Nombor 6, kamu berkata bahawa dunia ini akan hilang, tetapi kamu berbuat seakan-akan kekal selama-lamanya. Ya tak? Kita duduk nampak, duduk tengok orang sebelah mati, jiran mati, tak berubah pangan. Ingat ke lepas jiran mati tu lekatlah juga semayang 5 waktu di masjid ke surau? Ya tak? Tak lekat juga. Bukan jiran, anak dia mati, dia waktu tua tu tak mati lagi, anak dia. Kena mikirlah sikit. Orang muda mati, aku waktu tua ni apatah lagi, anytime. Fikirlah betul supaya jadi comel sikit ibadat kita. Lepas tu dia isteri mati, isteri pun muda pada aku, dah mati. Biasanya isteri perempuan ni lambat mati, dia dah mati. Dengan harapan kalau fikirlah betul berubah perangai kita. Tapi tak berubah tuan-tuan. Kedegilan manusia, kenapa tak berubah? Sebab dia jauh daripada majlis-majlis yang mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. 8 ada 7. Kamu mengakui bahawa akhirat itu lebih baik dari dunia, tetapi tidak sungguh-sungguh dalam usaha amal akhirat, bahkan masih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana warhamhum الأحياء منهم اللهم اجعلنا من الذين فيتبعون صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. So far